Mana lagi? Enggak? Tapi jangan sampai tak tahu saya semua tak tahu. Orang ini dah mati. Apa tengok tu saya? Adik tu nanti mau kecikku jadi ni. Ini pun masih buat. Ya, terus kalau tak tahu apa lagi. Okay. Kalau indah tu, Aku cakap.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datin Haji Zihan Nabi Muhammad Zain yang di-Pertua Persetiap Malaysia, yang berbahagia Datin Haji Rostani binti Muhammad dan yang di-Pertua Persetiap Malaysia, yang dihormati penceramah kita pada hari ini, Saudara Syamsul Debat, pengurusi Persiap Negeri dan Cawangan, Ahli Suruhankuasa Majlis Tertinggi Persiap Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi. Justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam menjayakan majlis ilmu yang bertajuk Pengurusan Emosi Ketika Pandemik. Majlis pada hari ini akan berlangsung selama 1 jam. Diharap para hadirin terus bersama-sama dalam majlis ilmu sehingga jam 11 pagi. Untuk makluman hadirin, majlis pada hari ini adalah anjuran Persiap, iaitu Persatuan Isteri, Anak-anak dan Anggota Wanita Penjara Malaysia bersama Pengelolaan Biro Agama dengan kerjasama Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Penjara Malaysia. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirat sekalian kerana berpeluang menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan yang tidak asing lagi secara alam maya walaupun bukan secara fizikal. Yang pasti kita sentiasa ingat mengingati, insya-Allah. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Untuk itu, bagi memberkati program kita pada pagi ini dijemput Al-Fadhil Ustaz Amir Adili bin Muhammad Nur untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormat yang dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Di pagi yang penuh barakah ini, kami menadah tangan merafatkan kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan taufik dan inayah-Mu kami dipertemukan dalam ruang maya ini dalam rangka meraihkan program Biro Agama, Persatuan Isteri, Anak dan Anggota serta kaki tangan wanita penjara Malaysia Persiap dengan kerjasama Bahagian Agama dan Kaunseling Ibu Pejabat Penjara Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia. Ya Allah, sempurnakanlah segala hajat dan permohonan kami. Leraikanlah kesulitan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, khususnya dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Kau rahmatilah mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, seperti mana mereka kasih dan sayangnya kepada kami sejak kami masih kecil lagi. Di sebalik kejayaan dan nikmat kebahagiaan yang kami perolehi sehingga kini, hasil daripada doa dan restu mereka dan izin-Mu jua. Ya Arhamar Rahimin. Ya man yajud wa yasmah wa yu'ti wa yamnah wa ya'fu wa yasfah. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Maka hiasilah ia dengan apa sahaja kebaikan yang Engkau kehendaki. Jadikanlah kami sekalian ya Allah daripada kalangan orang-orang yang Engkau memandang kepada mereka. Maka Engkau rahmati mereka. Engkau dengar intihan doa mereka, maka Engkau kabulkannya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ujian-ujian ini memudaratkan pada jasad kami, tidak pada harta kami, tidak pada keluarga kami. Permudahkanlah ke atas kami apa sahaja Engkau beratkannya dalam diri dan jiwa kami. Ya sami'an likulli syakwa, ya muntaha kulli najwa, ya kashifad durri wa balwa, ya ahlal maghfirah wat taqwa. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya. Agama kami yang kami pegang, negara kami yang kami sayang, daripada sebarang bala bencana, virus COVID-19 yang menakutkan dan mengancam ketenangan hidup kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Ya Allah, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Dan perpisahan kami selepas ini
sebagai perpisahan yang terpelihara dari sebarang dosa dan maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz di atas baca doa sebentar tadi. Okey, sebelum kita memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, ingin saya jelaskan ataupun perkenalkan biodata saudara Samsyul secara sepindah lalu. Kerana untuk mengenali beliau dengan lebih dekat, saya rasa lebih arifnya kalau beliau sendiri yang akan menyatakan tentang biodata beliau. Ya tak, saudara Samsul? Okey, untuk makluman, beliau dilahirkan sebagai Syamsul Amri Ismail atau lebih dikenali sebagai Syamsul Debat, SSD, saudara Syamsul Debat. Pada 3 Ogos 19, yang kita cari sendiri, di Kampung Air Degali, Jempol Negeri Sembilan. Beliau memulakan persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Paroi, seterusnya Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said Seremban, dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat diploma di UiTM dalam diploma pentadbiran awam, dan seterusnya menyambung di peringkat ijazah sejarah muda undang-undang di universiti yang sama. Betul tak, saudara Samsyul? Bolehlah. Okey. Beliau juga lebih dikenali sebagai pengacara rancangan keagamaan Samsul Debat yang bersiaran di TV Al-Hijrah 1 dahulu, dan saya pun baru tahu yang mana beliau juga merupakan seorang pelakon, yang mana beliau pernah berlakon dalam filem Di Ispilah yang dikeluarkan pada tahun 2018. Senyum simpul dah tu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ceramah kita pada pagi ini kepada saudara Samsyul Debat. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam membicarakan tentang pengurusan emosi, tuan-tuan sekalian. Jadi saya tengok moderator ni cakap laju ya kan. Laju ya, dia tak peduli pun respon saya cenia ke dia tak peduli dah. Nah. Tak apalah kan, tapi tak apalah. Jadi kalau ikutkan tarikh lahir, tempat lahir Kampung Air Degali, Batu Kikir tertinggal tu sebab jangan percaya sangat dekat Google ni. Kan Batu Kikir kena sebut. Lepas Batu Kikir baru Jempol. Dan lepas tu memang saya orang kata pendidikan saya diploma public admin di UiTM di Melaka, kemudian degree baru UiTM di Shah Alam dalam bidang undang-undang. Tapi tak apa, dalam hari ini kita jangan stres-stres, kita berceritakan tentang pengurusan emosi. Jadi apa-apa pun dalam bab emosi ni memang ramai yang terganggu, emosinya, ramai yang terganggu emosi disebabkan oleh tekanan-tekanan dalam musim pandemik ini. Dan kalau kita tengok ada pelbagai cara, kan? Kadang-kadang tengok ada kadang emosi ni berpunca daripada ada mak ayah yang menghadapi tekanan dengan bebanan tugas kerja, dengan PDPR anak-anak lagi, dengan kerja sekolah, anak-anak dengan ada assignment yang dia kena buat, kemudian begitu juga kerja-kerja rumah bagi-bagi ibu-ibu yang bekerjaya. Jadi dalam menghadapi ni nak menguruskan emosi kita ni, adakah dengan cara kita boleh tenang ataupun kita buat tak tahu aja, buat bodoh je kata orang tu kan? Apakah cara yang paling baik? Dan kalau kita tengok terdapat 10 cara untuk kita mengurus tekanan dan juga emosi kita ni, kerana setiap kali kita merasa marah atau kita rasa tertekan,
sebenarnya tanpa kita sedar, kesihatan jantung kita akan juga terjejas. Ni kerana tekanan, stres yang mengganggu emosi kita berkait rapat juga dengan tekanan darah tinggi. Salah satu daripada 3 penyumbang utama kepada sakit jantung. Jadi apa panduan yang kita boleh buat, apa yang boleh saya share pada semua. Yang pertama, amalkan pengurusan masa. Amalkan pengurusan masa yang baik. Luangkan masa yang secukupnya untuk setiap tugasan yang diberikan. Bersikap realistik itu penting. Bersikap realistik itu penting bagi membantu kita untuk menilai masa yang diperlukan dan elakkan diri daripada melakukan sesuatu dalam masa yang singkat. Begitu juga yang kedua, kita perlu hadkan komitmen kita. Kita perlu hadkan komitmen kita kerana kita kadang-kadang terlampau banyak benda kita nak buat. Terlampau banyak benda kita nak buat. Jadi kita sampaikan terlupa. Terlupa untuk tengok mana keutamaan kita, apa yang patut kita kejar dulu. Jadi tentukan keutamaan dan tunda tugasan berdasarkan kepentingan setiap pilihan yang kita ada. Ini secara tak langsung dapat membantu kita untuk meringankan bebanan dan memberikan kita lebih masa peribadi untuk kita rasa rileks. Itu juga kita kena kenal situasi kita. Kenal situasi kita ni maksudnya apa? Kenal situasi ni adalah kenali perkara dan juga situasi yang mungkin berada di dalam atau di luar kawalan kita. Terima realiti yang kita tak, perkara-perkara yang tak ada, mungkin ada perkara yang tak mampu kita kawal, dan fokuslah kepada perubahan-perubahan yang kita boleh laksanakan. Dan begitu juga, jangan bertangguh. Dalam buat kerja ni, jangan bertangguh. Selesaikan masalah kita. Selesaikan masalah kita dengan segera. Dan kenali masalah kita dengan jelas. Kenali masalah yang boleh kita atasi. Dan juga ambil langkah penyelesaian yang sewajarnya. Minta bantuan daripada rakan-rakan kita. Rakan sekerja kita jika kita memerlukan. Sebab tak semua benda yang kita boleh selesaikan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita kena terima hakikat tu. Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu menjalinkan hubungan yang positif. Menjalinkan hubungan yang positif untuk apa? Dengan rakan-rakan sekerja dan dapat membina peribadi yang positif juga boleh membantu kita. Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ambil masa untuk relax. Ambil masa untuk relax selama 15-20 minit bila kita buat kerja tu, kita rasa stuck kan. Ambil rest dulu. Kemudian kekal aktif hidup kita. Aktif sertai sebarang aktiviti fizikal yang kita suka. Senaman pun boleh membantu melegakan stres kita. Kita buatlah. Begitu juga, kita kena sentiasa positif. Sentiasa positif, fokus kepada perkara-perkara yang positif. InsyaAllah bila kita positif ni kan, kita akan, orang kata, dapat menghadapi setiap masalah tu dalam konteks pemahaman yang berbeza. Tak adalah kita kalau negatif tu, semua tension, apalah, teruklah hidup aku ni, apalah, aku nyesal lah, apa. Tak, kita kena buang benda-benda negatif dalam kepala kita. Kemudian, lakukan aktiviti-aktiviti kegemaran kita. Luangkan masa untuk melakukan aktiviti seperti hobi kita, kerja sukarela ke, luangkan masa untuk orang tersayang, atau perkara lain yang boleh membawa kebahagiaan kepada kita. Buat rancangan yang akan kita nikmati kerana ia merupakan kunci kepada kehidupan yang bebas, stres dan juga penuh bermakna. Begitu juga kita kena amalkan diet yang seimbang. Amalkan diet seimbang ni pun penting kerana dengan mengamalkan diet yang seimbang, kita juga akan, orang kata, dapat membekalkan nutrien-nutrien penting yang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk membantu kita menguruskan stres kita dan mengekalkan tekanan darah yang sihat. Ini penting, tuan-tuan sekalian. Jadi, mana kata, apa juga langkah-langkah yang kita buat, semua ni bertujuannya untuk memastikan kita dapat menguruskan emosi kita dan juga menjaga tekanan-tekanan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, jangan kita selalu kurang, hidup selalu berkasih sayang. PDPR untuk anak-anak ini asing bukan sebarang. Ramai yang tak datang dari yang datang. Itu untuk anak-anak. Jangan juga kita lupa berkasih sayang sesama manusia. Jauhkan anak bermain gadget saja, sampaikan masa jadi sia-sia. Sebab benda tu yang akan menyebabkan kita tension. Hidup kita dalam negara, kasih sayang membilang bangsa. Anak-anak kono belajar walaupun tak suka.
Kalau tak, dah bosan nanti nak jadi apa. Itu pantun yang seterusnya. Jadi mana kata, anak-anak kena alert sedar tentang masa depan yang mereka bakal hadapi. Kalau anda kata mereka tidak bersedia, mereka bukan hanya akan ketinggalan, tapi mereka juga akan menjadi manusia yang sangat rugi kerana bila diberi peluang untuk belajar, mereka tidak belajar. Jadi tidak belajar kan. Dalam hidup, muliakan hati, bergaul selalu, bersuci hati. Macam-macam kojo yang cikgu beri. Kan? Tapi tetap anak murid ni murid tak berhenti. Kalau hidup hendak selamat, berkasih sayang jadikan tongkat. Ya? Belajarlah ilmu sehingga dapat. Ya? Ilmu amal digenggam, dipegang erat. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok ni, benda ni juga pengurusan emosi juga boleh mengakibatkan kepada masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain ni termasuklah masalah burnout, kan? Masalah stres yang melampau. Dan kalau kita tengok kan, sebenarnya kita kadang jadi hilang arah, hilang punca. Tak tahu apa kita nak buat. Macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Inilah ceritanya tuan-tuan dan puan. Setiap manusia di dalam kehidupan kan, di dalam kehidupan sehari-hari tentu pernah mengalami kekecewaan, gagal ataupun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Keadaan ini boleh menyebabkan kita terdorong kepada situasi yang tidak menyenangkan, rasa sedih, rasa comel, cemas-cemas, ragu-ragu ataupun bingung. Keadaan ini kalau kita tak tangani dengan baik akan membawa kepada stres dan juga burnout yang berlanjutan. Menurut para ahli psikologi, stres merupakan reaksi adaptif individu terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman, yang mana situasi tersebut sukar nak diatasi individu yang sedang mengalami. Maka dalam Islam pula, Islam mengenal stres dan burnout ini sebagai satu bentuk cubaan yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan iman hamba. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanam-tanaman, dan berikanlah harga gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, kalau kita sedang dalam situasi yang membuatkan kita tak tenang, jangan terburu-buru mengikut emosi yang dapat membawa kepada stres dan burnout. Cuba untuk lebih tenang agar kita boleh berfikir sebelum kita mengambil keputusan. Terma burnout ini seringkali digunakan. Seringkali digunakan pakai akhir-akhir ini untuk menggambarkan keadaan stres di tempat kerja dan mana-mana jugalah kita pergi dalam kehidupan kita. Ia merupakan satu keadaan di mana berlakunya keletihan yang ketara dari segi fizikal, emosi dan mental, beserta perasaan ragu kita terhadap keupayaan diri kita serta nilai pekerjaan seseorang individu. Terma burnout ni telah lama diperkenalkan sebenarnya, iaitu pada tahun 1974 oleh seorang pakar psikologi iaitu Herbert Freudenberger. Cuma ia baru diiktiraf, dia tu baru je diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai satu sindrom klinikal pada tahun 2019. Pada asalnya, Freudenberger mengenal pasti gejala ini berlaku di kalangan sukarelawan yang bekerja di klinik percuma di bandara New York, Amerika Syarikat. Sukarelawan yang pada awalnya sangat bersemangat dan menunjukkan minat tinggi untuk membantu, didapati mula hilang motivasi, menjadi sinis, mengalami keletihan fizikal serta gangguan emosi. Maka Freudenberger tadi mendefinisikan burnout sebagai satu keadaan di mana seseorang individu itu mengalami keletihan fizikal dan juga psikologikal disebabkan oleh pekerjaan atau kehidupan profesional. Semenjak dari itulah, terma burnout ini telah digunakan dalam banyak-banyak isu yang berkaitan dengan stres, tekanan, emosi di tempat kerja. Terdapat peningkatan yang ketara dalam kes burnout ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Memang, kita dapat lihat peningkatan kes burnout secara global saban tahun, ditambah pula dengan wabak COVID-19 yang melanda ini. Pengiktirafan ini menyebabkan masyarakat dunia mula mengambil perhatian tentang stres di tempat kerja. Jadi mana dah mula dah. Stres ini diambil sebagai satu perkara yang penting untuk dibincangkan. Pekerjaan sebenarnya bukan sahaja merupakan punca pendapatan seseorang, tapi juga boleh menjadi punca tekanan
serta menjejaskan kesihatan mental sekiranya tidak dikendalikan dengan baik. Semua orang pasti akan cuba melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, tetapi ada juga yang bekerja secara berlebihan, seperti bekerja sehingga lewat malam atau sehingga hujung minggu dan juga mengambil beban tugas yang terlampau banyak sehingga sukar mencapai tarikh akhir yang ditetapkan. Kalau kita lihat di Amerika Syarikat, kan, didapati bahawa doktor dan individu yang bekerja di persekitaran yang mempunyai kadar stres yang tinggi mempunyai risiko mendapat burnout sebanyak 2 kali ganda berbanding pekerja-pekerja lain. Manakala kajian di United Kingdom menunjukkan pula bahawa kira-kira 526,000 pekerja mengalami burnout, manakala di negara kita Malaysia pula satu kajian oleh AIA Vitality mendapati bahawa 53% pekerja di negara kita ini mengalami sekurang-kurangnya satu dimensi burnout di tempat kerja. Ini keadaan yang apalah. Ditambah ini sebelum berlakunya wabak, nak beritahu. Dan kajian ini mendapati 12% pekerja mengalami tahap kemurungan serta gemuruh anxiety yang agak tinggi. Ia bukan sejenis penyakit, tapi burnout telah dimasukkan ke dalam kategori faktor yang mempengaruhi kesihatan atau penyebab untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Seperti mana dinyatakan dalam 11 revision of the International Classification of Business and Diseases, ICD-11. 3 dimensi utama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menurut klasifikasi oleh International Classification of Diseases ni, ICD ni, burnout terhasil daripada stres berterusan di tempat kerja yang mana tak dapat diuruskan dengan baik dan dicirikan oleh 3 dimensi utama, iaitu pertama, perasaan letih serta hilang tenaga. Itu pertama. Kedua, peningkatan perasaan negatif dan sinis terhadap kerja serta berasa jauh secara mental terhadap kerja yang dilakukan. Dia tak rasa semangat, dia rasa jauh. Dan ketiga, kurangnya keupayaan profesional dalam menjalankan pekerjaan. Perlu difahami bahawasanya istilah burnout ni cuma boleh digunakan dalam konteks kerja, bukan dalam konteks kehidupan yang lain. Burnout. Dia tak kisah siapa dah. Pekerja ke, suami ke, anak ke, semua boleh burnout. Faktor-faktor dia apa? Beban kerja lebih. Dia tak boleh kerja banyak. Kan? Tak boleh. Ada orang tu dia kalau nak berlenggang, nak menjalai, nak duduk, relax. Kalau boleh. Jadi ada orang macam tu. Dia kalau boleh tak nak kerja. Orang Malaysia ni macam tu. Kalau boleh dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana? Jom. Logik ke tak logik? Memang tak logik kan. Semua orang kena kerja kalau nak dapatkan gaji. Kan? Jadi beban kerja terlalu banyak, kurang rehat, serta tak ada aktiviti sosial akan menyebabkan fizikal menjadi letih dan lesu. Dia menjadi lebih teruk bila seseorang tu tak dapat tidur yang secukupnya, serta kurang sokongan daripada rakan sekerja, majikan dan keluarga. Memang akan tension. Kedua, kerjanya di luar kepakaran, luar bidang tugas atau luar minat. Cikgu contohnya. Dia memang option belajar dulu, dia belajar. Dia mengentuk sepatutnya option mengajar bahasa Inggeris. Tapi dia suruh ajar sains. Memang bukan bidang dia. Tension ke tak tension? Lepas tu orang kritik pula dengan ajar tak betul. Sedangkan tu bukan bidang dia. Jadi melakukan sesuatu di luar kepakaran atau secara paksaan, secara paksaan tanpa minat yang mendalam boleh menimbulkan tekanan kerana seseorang individu itu tak dapat mencapai kepuasan dalam bekerja, sentiasa rasa risau tentang mutu kerja, serta sering merasa tak cukup bagus dalam menjalankan tugas tersebut. Dia juga mungkin menimbulkan rasa rendah diri dan sering membuat perbandingan dengan orang lain. Itu dia. Kemudian personality. Terdapat beberapa ciri personality individu yang menyebabkan mereka cenderung untuk mendapat tekanan secara burnout. Antaranya adalah individu yang terlalu mementingkan kesempurnaan dalam semua tugasannya. Dia akan burnout. Kedua, individu yang meletakkan target serta pencapaian yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, individu yang sukar memberi kepercayaan kepada orang lain dan lebih gemar melakukan tugasan secara bersendirian. Dan begitu juga individu yang sentiasa berfikiran pesimis terhadap diri dan orang lain. Apakah tanda-tanda orang burnout? Ini nak cerita dalam pengurusan emosi ni.
nak kena tengok juga apa tanda-tanda orang burn out. Secara umumnya kalau kita tengok burn out ni boleh dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu kalau kita tengok dia punya tanda-tanda ni, pertama dari segi gejala fizikal. Dari segi gejala fizikal kan, macam penat nampak dia penat, tension nampak tension kan, yang apa yang dizahirkan lah. Bismillah. Kan, jadi rasa letih sepanjang masa, dari segi fizikal kan, ini merupakan tanda burn out yang paling ketara, yang dia melibatkan keletihan secara fizikal dan mental. Ini kerana seluruh tenaga telah disalurkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kesihatan tubuh badan yang terjejas seperti kerap jatuh sakit, sering sakit kepala, sering sakit belakang, sakit otot serta gangguan sistem penghadapan. Dan begitu juga sukar untuk tidur juga merupakan gejala-gejala fizikal yang berlaku kepada mereka yang emosinya sampai membawa kepada burnout. Kedua, gejala emosi. Apa dia? Gejala emosi itu sendiri, dia mudah marah dan sensitif berbanding keadaan biasa. Kemudian dia sukar untuk mengawal perasaan dia. Kan? Marah, sedih itu dia sukar nak kawal. Kemudian mudah menangis. Merasa tak dihargai. Kerap mengeluh. Kemudian merasakan bahawa kerja yang dilakukan tidak penting. Serta hilang rasa seronok, kan? Hilang rasa yakin terhadap masa depan dia dalam kejayaan ini. Inilah yang akan mengganggu. Begitu juga dia rasa hilang semangat atau motivasi diri. Dan ini menyebabkan individu ini tidak mempunyai kekuatan ataupun dorongan untuk melakukan kerja. Ada yang mengalami rasa sukar untuk bangun pagi serta tiada semangat untuk ke tempat kerja. Begitu juga hilang fokus ataupun kurang tumpuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang fokus kurang tumpuan ni menyebabkan dia memang dah tak minat kerja, dia fokus pada benda lain. Lepas tu ada juga yang sampai satu tahap dia gemar mengasingkan diri. Ini adalah dari segi gejala emosi. Manakala gejala tingkah laku pula. Itu yang ketiga. Gejala tingkah laku yang ketiga ni, penurunan prestasi kerja. Kerja dah apa kata tak tip-top lagi macam dulu, kan? Jadi inilah yang akan timbul juga, kan? Timbul juga. Kemudian masalah interpersonal ataupun konflik dengan rakan sekerja dan mengabaikan penjagaan diri, seperti mungkin dia merokok, mungkin dia mengambil minuman beralkohol, banyak mengambil makanan ringan serta waktu makan yang tidak teratur. Kemudian dia mengundurkan diri, larikan diri dia daripada tanggungjawab. Kemudian dia menangguh-nangguhkan tugas yang diberikan. Itu adalah gejala tingkah laku yang kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak. Dan apakah cara untuk mengatasi? Sebab emosi ni saya nampak yang paling besar sekali burn out lah, kan? Jadi bagaimanakah caranya untuk mengatasi? Cara untuk mengatasinya, kalau kita mengalami burn out ini, memang sesuatu perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan segera. Antara perkara yang boleh dilakukan adalah dengan cara ambil masa untuk relax, merehatkan diri, bercuti daripada kerja. Begitu juga, apa yang boleh kita lakukan adalah kita melakukan aktiviti relaxation, melakukan aktiviti relaksasi seperti meditasi, yoga ke, pocok-pocok ke, exercise senaman aerobik ke, dengan muzik atau apa juga aktiviti santai lain yang dapat membantu merehatkan minda serta mengisi masa kita daripada berfikir tentang kerja secara berterusan. Begitu juga kita boleh cari hobi serta aktiviti luar yang disukai. Ada kalanya perkara yang mudah seperti keluar minum petang bersama kawan-kawan juga dapat membantu untuk kita menghilangkan tekanan. Begitu juga kita boleh mengamalkan pemakanan yang seimbang, senaman dan tidur yang cukup. Tidur cukup tau, bukan tidur cukup-cukup. Kemudian belajar cara untuk mengurus tekanan dan juga mengurus masa dengan berkesan. Kemudian tolong-tolonglah ni nak beritahu sikit ni. Nak beritahu sikit, kurang-kurangkan
kurang-kurangkanlah masa bersama gadget. Kan? Matikan telefon bimbit sekejap. Kan? Penggunaan telefon bimbit tanpa had boleh menyebabkan tekanan yang berterusan kerana pada masa kini kita sentiasa boleh dihubungi sama ada ketika bercuti atau sepatu pejabat. Jadi untuk mengatasi hal itu, perlu memberi batasan dengan mematikan telefon bimbit di malam hari serta menyisihkan waktu tertentu untuk memeriksa dan membalas email ataupun WhatsApp kita. Jadi seterusnya buat perancangan. Buat rancangan serta jadual yang teratur. Ini juga boleh membantu kita menggunakan masa yang optimum serta mengenal pasti kepentingan sesuatu tugasan. Atur tugasan mengikut kepentingan dan tarikh akhir serta pastikan kita menggunakan waktu bekerja itu dengan sepenuhnya. Pergi dan pulang dari kerja pada waktunya. Ke-8, apa yang kita boleh buat adalah kena pasti punca masalah serta mengapa berlakunya burnout ini. Berlakunya masalah emosi kita ni. Adakah ia sebabkan faktor diri sendiri, rakan sekerja atau pekerjaan itu sendiri? Kena pasti apa yang perlu diperbaiki dan adakah ia di bawah kawalan kita sendiri. Kemudian mengetahui batasan serta keupayaan diri kita. Tingkatkan komunikasi antara rakan sekerja serta majikan. Tetapkan matlamat diri serta kerjaya. Tahu apa yang ingin kita capai dalam kerjaya dan ini akan dapat menjadikan kita lebih fokus dan bersemangat. Begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh dapatkan khidmat nasihat profesional sekiranya gejala burnout yang dialami ini menjejaskan fungsi kehidupan serta tidak lagi mampu ditangani dengan baik. Walaupun ramai yang mengalami gejala burnout ini, tetapi sebenarnya tidak ramai yang berani mengakuinya, bersedia untuk mengakuinya kerana bimbang dilihat sebagai seorang yang lemah, seorang yang malas atau tidak mampu menjalankan tugas. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham bahawa setiap individu mempunyai keupayaan, mempunyai kelebihan serta mempunyai ketahanan diri yang berbeza-beza. Sungguh pun demikian, tidak ada siapa yang mampu bertahan lama jika menghadapi tekanan yang berterusan tanpa mendapatkan penyelesaian atau sokongan-sokongan yang sepatutnya. Ada individu yang mengambil keputusan untuk terus berhenti kerja atau mengabaikan gejala burnout yang dihadapi. Bagaimanapun, jika gejala burnout ini dibiarkan berterusan, maka individu itu akan mempunyai risiko untuk mendapat kemurungan ataupun penyakit gemuruh. Ini nak beritahu adalah merupakan penting untuk kita mengenali dan memahami bahawa gejala burnout yang mengganggu pengurusan emosi ini dengan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tuan-tuan, kita ni manusia biasa. Manusia biasa tak lari daripada ujian. Cuma jangan kita hilang fokus, jangan kita hilang pertimbangan sehingga membuat perkara-perkara yang sia-sia, yang akhirnya memudaratkan diri dan tubuh badan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Awal siang melawan arus, hajat ingin pergi ke pesisiran. Masalah datang bertali arus, usahlah lali hilang fikiran. Tinggi sungguh si gunung Daik, mercunya nampak taurang berkilau. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Jangan kita putus asa. Kuatkan semangat. Pergi ke rumah Cik Mariam, ramai orang tengah berjaga. Cari-cari si bulu ayam. Lama-lama bercantum juga. Walaupun susah macam mana, walaupun apa, kita usaha mengatasinya. Sikit demi sikit, insya-Allah akhirnya kita mungkin boleh selesaikan juga. Kampung gua si hutan naji, pohon cemara, bunga kuning. Asyik bertangka, kerja tak jadi, baik juga dibawa berunding. Itu yang saya cadangkan tadi. Banyakkan bahan sokongan kita, rakan-rakan kita, cari rakan-rakan yang boleh sokong kita sokong rakan-rakan kita. Barulah okey kan? Baik juga dibawa berunding, dibawa bincang untuk sama-sama kita bangunkan organisasi kita ini. Baju cik tangan sekerat, habis minyak sebelah bahu. Perkara sedikit jangan melarat, kerana nanti ramai yang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, maka kalau kita tengok yang paling menjadikan bahawa kes ini dapat membawa kepada masalah-masalah yang lain yang memudaratkan. Contohnya kes bunuh diri. Kes bunuh diri
kes perbuatan mencederakan diri. Jadi dari perspektif Islam pun memang melarang perbuatan ini. Masalah kalau kita tengok dalam hal bunuh diri ni, dari segi hukum pun haram kan? Tapi kenapa perkara ni masih berlaku? Kat mana silapnya? Adakah ia wajar? Apakah peranan kita sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai kumpulan sokongan dalam membendung perkara ni? Kalau kita tengok, memang kadar kes bunuh diri atau percubaan bunuh diri ni semakin meningkat mutakhir ini dan cukup membimbangkan. Antara faktor penorong dikenali sudah kerana itu tadilah pengurusan emosi yang tak betul, stres, depression dan kemurungan yang melampau disebabkan masalah kewangan, hilang pekerjaan, bebanan hutang dan masalah keluarga. Apatah lagi ketika negara kita dilanda pandemik COVID-19 dan ramai yang terkesan teruk akibat pandemik yang terbabit. Tuan-tuan, Allah SWT melarang hamba-Nya daripada membunuh diri kerana diri mereka adalah miliknya, bukan milik mutlak diri mereka sendiri. Justru membunuh diri bermakna mengkhianati amanah diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita. Dalam Islam, membunuh diri adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh syarak. Hadis secara spesifik menyebutkan bagaimana azab seksa dikenakan kepada orang yang membunuh dirinya di akhirat nanti. Tabib bin Ad-Dhahak berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang digunakannya itu di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab kita kena hati-hati kan. Kalau kita lihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang menjerut dirinya, maka dia akan berterusan menjerut dirinya di dalam neraka, dan orang yang menikam dirinya, maka dia akan berterusan menikam dirinya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa menghumbankan diri dari bukit sehingga membunuh dirinya, maka ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam, di mana ia akan berterusan menghumbankan dirinya di dalamnya keadaannya kekal abadi selama-lamanya. Barang siapa yang meneguk racun hingga membunuh dirinya, maka racun tersebut akan berada di tangannya. Manakala dia akan minum, meneguknya di neraka tersebut, kan, yang neraka Jahannam dan keadaan yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan berada di dalam tangannya. Jadi ia berterusan menikamkannya ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalam selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun hadis yang saya kongsikan ini memberi ancaman cukup keras, iaitu orang membunuh diri akan kekal dalam neraka, namun sebenarnya masih tertakluk berkenaan Allah SWT, sama ada dia akan kekal untuk tidak, kerana firman Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan dengan satu apa jua, dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat yang ke-48. Maka setiap Muslim perlulah sentiasa memperlengkapkan dirinya, mempersiapkan dirinya dengan akidah dan iman yang mantap kepada Allah SWT. Ini kerana segala masalah dari kesulitan yang dihadapi di dunia adalah ujian dan cabaran yang perlu dihadapi dengan penuh sabar dan tawaduk dan juga tawakal. Keyakinan yang teguh pada Allah mampu menenangkan batin dan jiwa kita dan meyakini bahawa semua yang berlaku adalah ketentuan Allah SWT, maka ia wajib redha dengannya. Justru seorang Muslim yang waras tidak akan tergamak untuk membunuh dirinya. Membunuh diri walau apapun alasannya adalah perbuatan putus asa daripada rahmat Allah dan seolah-olah menentang takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Kan? Takdir telah ditentukan oleh Allah SWT kepadanya. Justru ia akan diharamkan daripada memasuki syurga. Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki di antara umat sebelum kalian menderita luka parah, namun dia tidak sabar, lalu dia mengambil sebilah pisau kemudian mengelah tangannya yang mengakibatkan darah mengalir tidak berhenti hingga dia mati. Lalu Allah berfirman, hamba-Ku mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya syurga. Nampak? Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, perbuatan bunuh diri adalah satu perbuatan jenayah individu yang berlaku sejak sekian lama dalam sejarah manusia, termasuk juga pernah berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ada seorang lelaki yang parah dalam satu peperangan, lalu dia meletakkan pedangnya di tengah dadanya dan menusukkannya hingga membunuh dirinya. Lalu sabda Rasulullah SAW, dia adalah daripada ahli neraka. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu juga turut menceritakan seorang lelaki yang menderita
luka parah. Lalu dia mengambil sebilah anak panah, lantas mengelar lehernya sehingga mati. Tuan-tuan dan puan. Jadi, bayangkan lalu Nabi SAW pun tidak bersolat memandikan jenazah. Tidak pun bersolat jenazah ke atas jenazah tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka rasa tekanan, pengurusan emosi, kemurungan, kemurungan yang melampau hingga tak mampu lagi nak menguruskan emosi kita dengan baik, tak mampu nak meneruskan hidup, adalah merupakan satu kesakitan, satu penyakit yang perlu segera kita rawat. Membunuh diri sama sekali bukanlah penyelesaian kepada masalah, bahkan ia adalah merupakan permulaan, the beginning of new era, kan, permulaan kepada masalah yang lebih besar, tuan-tuan, di sebelah sana nanti, seperti mana yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit jari tercucuk peniti, diubek sudah, dirawat pun sudah. Andai kecewa tertusuk hati, bunuh diri bukanlah penyudah. Rimbun daun si pohon sena, dah hanya rendang jangan ditarah. Hati kecewa, jiwa merana, kepada Allah kembali berserah. Bermacam pancaroba di dalam hidup ini, jangan diharungi, nilaikan dulu. Dalam teraba-raba mencari cinta hakiki, dugaan menanti mengikut kadar dirimu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dengan ini saya serahkan kembali kepada puan moderator untuk sesi selanjutnya. Dipersilakan. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga hampir selesai ya kita punya ceramah pada pagi ini. Dan saya ingin petikkan sedikit atau ulaskan sedikit yang mana tajuk pada hari ini, pengurusan emosi ketika pandemik, yang mana pelbagai impak daripada pelbagai impak emosi yang akan dihadapi oleh kita. Mana pandemik ni seperti mana sedia maklum, hampir 2 tahun dia start kan? Sama-sama kan? 2 tahun kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, yang mana pelbagai emosi ke atas individu ataupun keluarga ataupun jabatan, tak kira apa-apa pun background diorang, akan pelbagai emosi yang akan hadir dalam diri kita, dalam perasaan kita. Dan saya ingin petikkan juga yang mana sedikit ceramah tadi, yang mana kesan-kesan semasa ataupun emosi yang boleh diambil kira dalam simptom emosi tersebut, yang mana kita boleh cegah awal. Jangan sehingga sebagai berlakunya burnout. Mana bila burnout, banyak kesan yang akan terjejas. Keluarga, individu, pekerjaan. Jadi orang kata terpulang kepada kebijaksanaan individu tersebut untuk mengendali, mengurus emosi yang kita hadap. Memang kita mudah untuk berbicara, tetapi untuk menanganinya adalah terpulang kepada kebijaksanaan akal kita sendiri. Yang mana walaupun dalam satuan persiap ni, untuk makluman Saudara Samsul, bukan hanya terdiri daripada kaki tangan Jabatan Pendidikan Malaysia, ia juga terdiri daripada ibu-ibu, anak. Jadi pelbagai ibu lain masalah dia, ada yang suri rumah tangga, anak pula lain pula PDBR, mak pula kat rumah walaupun tidak bekerja tapi emosi terjejas juga kerana kejap anak-anak panggil untuk kelas. Lepas tu nak masak lagi, pelbagai emosi. Dan jadi kepada kita ni, terpulanglah kebijaksanaan kita untuk mengenali emosi tersebut. Dan boleh saya ajukan soalan Saudara Samsul? Boleh. Satu soalan. Yang mana soalan yang berbunyi, bagi yang bekerja kerajaan mungkin tidak terkesan, namun bagi yang kehilangan pekerjaan atau ahli keluarga mengambil masa untuk cari pekerjaan dan pulihkan ekonomi, bagaimana kita nak membantu golongan-golongan ini sekiranya saving kita sendiri juga tidak mencukupi? Mungkin nasihat atau kaunseling tidak dapat mengatasi masalah ini kerana golongan ini lebih memerlukan wang untuk menampung perbelanjaan. Okey. Bagaimana Saudara Samsul nak mengatasi masalah? Kita soalan tu soalan tu betul lah. Kata nak bantu bagi duit tak ada. Lepas tu nak bagi nasihat tak boleh selesai masalah. Habis tu bagilah duit. Dia kata tapi duit tak ada. Habis nak buat macam mana? Sekarang ni pada saya kita kena faham.
Duit memang kita tak boleh nak bagi. Tetapi nasihat memang tak pernah menyelesaikan masalah. Tapi nasihat membantu kita menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya masalah memang akan berlaku dalam hidup kita. Lautan mana yang tidak bergelora, kan? Pantai mana yang tak dipukul ombak. Jadi makna kata dalam hal ini nak tak nak memang saya terdengar balik suara saya lah. Dan hal ni memang dia sebenarnya akan menyebabkan kita rasa tertekan. Kita akan rasa tertekan, tetapi kadang-kadang kan dalam huraian yang saya berikan tadi, manusia macam mana pun dia perlukan faktor sokongan. Macam suami ada masalah, isteri kena support, bukan tambah masalah lagi. Cakap kat suami, abang ni memang apa semua, kita tengah susah ni, macam mana nak hidup ni, nak makan apa ni macam ni, kita semua ni tak ada duit. Okey, lepas tapi sebagai seorang isteri, tak apa bang, usaha lagi bang, insyaAllah bang, saya doakan mudah-mudahan abang terus kuat. Sekarang ni masalah ni memang berlaku pada semua orang bang, bukan pada kita je. Macam tu, bagi nasihat. Lepas tu mungkin isteri pun boleh bantu. Dia kata, bang, saya ada satu cadangan apa dia. Macam mana kita nak kurangkan masalah kita ni? Macam mana kita cuba mulakan bisnes secara online? Berapa modal abang ada? RM50. Saya dan RM30, RM80. So, dengan RM80 tu kita bermula dengan apa barang kita nak jual. Beli apa? Beli barang mana? Apa barang untuk jadikan modal? Apa benda perniagaan yang kita rasa okey, kena kaji. Jadi, ujian memang akan datang dalam hidup kita ni. Apa-apa pun kita kena faham. Allah Ta'ala beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya dalam pantun tersebut, bermacam-macam pancaroba hidup ini jangan diharungi, nilaikan dulu. Dalam teraba-raba cinta hakiki, dugaan menanti mengikut kadar dirimu. Mana kata memang dah ikut kadar kita dah. Datuk Bentara mudik ke hulu. Hajat membina sebuah kota. Walau ujian datang bertalu. Kerana cinta Allah, gagahkanlah jua. Layang-layang bertali bonang. Putih bonang berganti tali. Siang malam mengenang malam. Percayalah ini tanda rahmat ilahi. Jadi kena kuat semangat. Bukan semua tak masalah. Samsul debat pun ada masalah. Saya pun ada masalah. Ceramah. Tak boleh nak ceramah secara fizikal. Kena ceramah online. Ceramah online ni bukan semua orang boleh ceramah lama. Kan? Itu sebabnya kita kena. Itu sebab saya banyak bagi cadangan. Sure kepada semua penganjur-penganjur. Start je terus tanya soalan. Baru dia akan jadi okey. Tu tanya soalan. Saya jawab. Lepas tu sebab sama ke tak? Ceramah dengan jawab soalan. Sebab cuma konten tu juga yang akan ditanyakan. Jadi apa-apa pun semua ada masalah. Bukan semua nak pula tengah-tengah live, line pula tak ada. Contoh, apa hal pula? Problem juga. Ataupun line ada, orang pula tak ada. Contoh kan. Pun masalah juga. Alamak, orang ni tak dapat nak ikut. Rupanya kita berdua boleh live. Tetapi orang lain tak dapat nak go through, nak tengok. Kadang masalah-masalah teknikal pun satu hal. Seorang Google Meet, seorang Zoom, seorang Webex, Cisco Webex, yang seorang pakai Skype. Jadi, pelbagai medium yang disyorkan, tetapi sebenarnya akhirnya masalahnya bukannya sistem tu, bukannya technicality tu, akhirnya kepada manusia. Jadi kita ni kena tanya balik diri kita, apa yang boleh kita lakukan? Sebab orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan apakah kita bila mengungut, mengeluh, kita cakap, Allah aku tak boleh teruk lah, kenapa hidup macam ni kan. Macam tadilah, bagi duit, kita nasihat tak boleh selesai masalah. Kita ingat, syukurlah ada orang bagi nasihat kat kita. Dan nak ajar kita syukur. Kan? Ada orang lagi teruk daripada kita. Itu sebab kadang-kadang, ada setengah manusia ni, dia makin jauh daripada agama. Nilai yang diajar adalah agama, dah menjadi terlalu asing bagi setengah orang. Jadi adalah sangat penting bagi kita, untuk menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, kerana ia sangat memberi kesan kepada hati. Hati menjadi tempat letaknya perhubungan kita. Pandangan Allah, maka peliharalah hati kita dari kerosakan. Kata-kata kita sendiri. Dalam surah Hud ayat yang ke-9, dan demi sesungguhnya, jika kami rasakan manusia sesuatu, pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Nampak? Itu perangai manusia. Allah Ta'ala dah sebut. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa beriman kepada Allah,
Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang hati dan sabar. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Begitu juga dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberatkan seseorang, melainkan sekadar kemampuan diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Memang kita susah. Tengok sekarang kita dah mula turun kes kita. Kita dah mula menuju kepada endemik. Tapi manusia yang lupa diri. Bila sekarang ni kita masih lagi tinggi 6,000, 7,000. Sibuk kau nak macam power, nak pergi PD lah, nak pergi Langkawi lah, nak pergi macam dah tak cukup air hidup kau. Kan? Sedangkan kita ni kena belajar bersyukur, berpada-pada. Janganlah kita ni over kan. Kata dulu rindukan mak ayah. Apalah kau pergi Langkawi lah. Kalau mak ayah kau memang kat Langkawi, tak apalah. Kan? Bercuti lah dulu. Minggu depan boleh balik kampung. Tengok. Saya membuktikan bila boleh je kata negeri, cari dulu mak, cari mak mentua dulu. Itu yang kita patut lakukan. Kan? Kehebatan manusia yang hebat ini sepatutnya dia tahu meletakkan keutamaan. Dengar tadi, apa punca stres berlaku? Kegagalan kita meletakkan keutamaan. Kadang-kadang bila tengok belit dalam bil-bil kita bulanan kita, kenapa duit tak cukup? Kau pergi utamakan Netflix kau, utamakan Astro kau, tapi sedangkan tak ada mati dia kau tak tengok TV tu. Kan? Dekat TV pun tengok, dekat phone pun tengok. Mana satu kau nak tengok? Mana kena kawal. Lainlah kalau kita mampu. Itu sebabnya kita kena balik kepada Allah Ta'ala. Kita kena balik kepada jalan agama. Balik kepada keadaan yang mana kita ni tidaklah hilang pedoman, hilang panduan. Tuan-tuan, kita kena faham. Sungguh torang bulan mengambang torang di awan. Kalau hidup dah namanya orang, tentulah kita banyak dugaan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Samsul. Dan betul lah, setiap manusia akan diuji dengan pelbagai masalah. Terpulang pada diri sendiri untuk menyelesaikan masalah, usaha untuk menangani masalah, dan jangan lupa berserah kepada Allah. Itu yang terbaik. Doa jangan lupa. Okey, sekali lagi pihak penganjur Persatuan Isteri Anak dan anggota serta kaki tangan wanita penyandang Malaysia iaitu Persiap dan juga Jabatan Penyandang Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Samsul kerana sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi menyampaikan ataupun topik pengurusan emosi ketika pandemik. Dan insya-Allah semoga tip-tip yang beliau bagi pada pagi ini dapat kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita seharian. Okey, untuk itu tadi banyak pantun daripada Saudara Samsul yang saya tak mampu nak membeli. Jadi sebelum mengakhiri majlis, Tuan Putri tersenyum-senyum membuat si Putra bertambah geram. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung program. Untuk itu saya menyusun 10 jari di atas setiap kekilafan sepanjang saya menyaksikan program ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu sepenuhnya daripada saya sendiri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Saudara Samsul Debat. InsyaAllah di masa yang datang kita akan bekerjasama lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka tak
tangis dan tawa tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Padamu, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu.